أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Untuk kita dapat keberkatan dalam pengajian kita pada malam ini, marilah kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Wa ba'd. Hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Nazir, Ngurusi dan Jawatan Kuasa Masjid, Sidang Jemaah Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini dengan izin dan limpah nikmat Allah Ta'ala dapat sama-sama kita dalam program majlis ilmu kita, khususnya dalam kita sama-sama membincangkan tajuk berkenaan dengan fiqhul jihad. Kita masih lagi jihad dalam menentang kemungkaran dalam masyarakat. Pada bulan yang lepas kita membincangkan berkenaan dengan jihad dalam konteks menentang golongan anti hadis. Jadi pada bulan ni kita lihat satu lagi isu kemungkaran dalam masyarakat, iaitulah jihad dalam melawan bid'ah dan khurafat perbomohan. Nak cerita bomoh pada malam ni, ya. Satu tajuk ataupun satu perbincangan yang mungkin sama-sama dapat memberi gambaran kepada kita apakah pandangan Islam berkenaan dengan perbomohan. Sejauh mana dibenarkan? Kalau ianya dilarang, aspek apa yang dilarang, ya? Sama-sama kita nak lihat dalam perbincangan ini. Baik. Di antara salah faham yang wujud dalam masyarakat adalah kepercayaan dan kebergantungan terhadap bomoh dan pawang yang berteraskan amalan syirik. Satu perkara yang menjadi hangat ataupun perkara yang sudah lama diperkatakan, orang Melayu ni tidak boleh dipisahkan daripada amalan perbomohan. Bukan bermakna bomoh itu salah, ya. Kerana kalau kita lihat takrif bomoh dalam takrifan bahasa Melayu, maknanya bomoh ni ialah doktor ataupun tabib. Tabib macam mana? Tabib kampung, yakni yang mengubat menggunakan kaedah tradisional, cara kampung dan cara jampi. Atau biasanya dalam bahasa Melayu bila ditakrifkan pawang, ianya merujuk kepada orang yang mempunyai kebolehan istimewa melakukan sesuatu yang biasanya menggunakan kuasa gaib. Maknanya bomoh ni kerja mulia hakikatnya. Makna mengubat orang, merawat orang. Cuma yang kita bincangkan sekarang ini, kepercayaan dan kebergantungan terhadap bomoh yang berteraskan amalan syirik. Ini yang jadi masalah. Makna mengubat orang, merawat orang. Mana kalau kita tanya pada kita, apa hukum bomoh dalam Islam? Hukum bomoh dalam Islam fardu kifayah. Mana kena ada bomoh di kalangan masyarakat Islam. Tapi bomoh macam mana? Ngubat orang macam mana? Yang nak kita bincangkan pada hari ini, ya. Kerana ianya fardu bagi orang Islam. Mana kalau lah takdir di Sungai Besar ni tak ada bomoh, mana berdosa lah kita. Tak? Tapi bomoh yang macam mana ataupun rawatan cara macam mana yang dikehendaki oleh Islam, yang dengan lain perkataan menjauhi unsur-unsur syirik, ya. Kerana banyak perkara ini berlaku dalam masyarakat. Baik. Ada dua aspek yang kita nak bincangkan. Sebab tajuk bomoh ni cerita panjang. Nak cerita tajuk bomoh ni tak kurang 4 ceramah nak cerita. Tajuk bomoh saja. Tapi saya ringkas je pada hari ini dalam waktu kita ni, kerana isu dalam masyarakat ni banyak, ya. Kepercayaan yang salah terhadap bomoh ini ada dua. Yang pertama, apabila masyarakat Melayu mempercayai bomoh mempunyai kuasa paranormal luar biasa. Orang Melayu anggap bomoh ni ada kuasa luar biasa, hebat.
Ini satu kepercayaan salah. Ya, sejauh mana salah kita tengok lepas ni. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila ada di kalangan masyarakat yang mempercayai bahawa bomoh memiliki pengetahuan yang gaib. Bomoh ilmu dia lebih. Lebih macam mana? Dia tahu benda gaib. Dia nampak apa yang kita tidak nampak. Soalan, sejauh mana benda ni benar dalam agama? Islam kata betul ke? Di kalangan manusia ni ada yang diberi pengetahuan terhadap perkara gaib. Ini kita dua aspek ni kita bincang. Pada hari ini, sejauh mana kebenaran perkara ini, dakwaan yang perkara macam ini, dan kalau salah sejauh mana, serius salahnya, adalah mungkin dia membawa kepada syirik atau seumpamanya. Baik. Yang pertama, manusia kadang-kadang seringkali faham bahawa manusia ni ada kuasa paranormal, luar biasa. Kita ni selalu, kita tengok orang buat luar biasa ni, kita rasa heran. Ya, lebih-lebih lagi kita yang tak mampu. Walaupun dalam agama, perkara yang luar biasa, ataupun dalam istilah bahasa Arab dipanggil khawariqul adah, perkara yang mencari adat umumnya, ianya wujud dalam Islam. Sebab itulah dalam agama dia ada apa yang dipanggil sebagai mukjizat yang dikurniakan kepada para nabi. Ada perkara yang dipanggil karamah pada para wali. Ada perkara yang dipanggil ma'unah yang dikurniakan kepada orang mukmin biasa. Cuma pada hari ini kita tak nak bincang bab mukjizat, bab keramat, kita tak nak bincang. Kita nak bincang dalam bab perkara yang berkaitan manusia biasa. Khususnya di kalangan orang yang bukan Islam pun. Khususnya dalam 3 perkara. Yang pertama, benda luar biasa ini dalam kehidupan manusia ini umumnya kita boleh lihat 3 perkara selain daripada para nabi. Yang pertama, kurniaan Allah. Memang ada orang yang Allah Ta'ala beri satu kurniaan yang luar biasa. Maksud luar biasa, pelik. Nanti kita tengok contoh dia. Yang kedua, ada benda juga luar biasa boleh dilakukan oleh seseorang hasil daripada latihan dan riadah. Dan yang ketiga, inilah yang ni, perkara yang paranormal atau luar biasa berkait dengan sihir, ya, ataupun magis yang berkaitan dengan bantuan dan amalan bersahabat dengan bantuan syaitan. Ini juga perkara itu boleh berlaku. Baik, yang pertama kita lihat kurniaan ilahi. Baik, kalau kita buka dalam satu kajian zaman moden ni, manusia-manusia luar biasa, kita akan dapati rupanya dalam dunia ni banyak orang yang Allah Ta'ala beri macam-macam kelebihan yang tidak terfikir dengan kita. Dalam satu buku yang ditulis oleh seorang pengkaji Eropah berkenaan dengan manusia luar biasa, dia menyenaraikan manusia luar biasa ni ada macam-macam. Misalnya di negeri China saja, ada seorang budak yang dikenal boleh melihat menggunakan telinga. Ini pelik. Kita orang tengok dengan mata, dia melihat menggunakan telinga. Dah diuji kaji, tutup mata dia, bagi dia dengar, dia boleh bagi tahu pakai baju apa, warna apa. Ini uji kaji, ini bukan sembang. Sembang lain. Ini makna digunakan kaedah eksperimen. Ada orang yang boleh melihat, lebih pelik, melihat dengan menggunakan ampit ketiak. Ini satu pelik lagi. Kita dengar, kalau saya kata melihat guna mata, tak ada siapa heran. Betul, bukan luar biasa. Ini perkara-perkara luar biasa. Maknanya apa dia? Ini yang disimpulkan oleh pengkaji-pengkaji. Dia kata perkara ini kurniaan Allah. Allah Ta'ala boleh beri pada orang-orang yang dikehendaki, ya, dengan keistimewaan ataupun perkara-perkara yang biasanya manusia tak boleh buat. Misalnya, ini juga dah dieksperimen, ada orang yang dipanggil electric man. Tak, dia boleh pegang mentol, nyala mentol. Ini bukan tipu. Di Malaysia pun ada dulu orang panggil electric man. Tak, dia pegang mentol, nyala. Rupa-rupanya kat tangan dia tu ada wayar, sambung bateri bawah tapak kaki dia. Itu tipu. Nak tahu electric man tak electric man, kena buat eksperimen, duduk dia dalam satu makmal,
tertentu dibuktikan. Ada. Macam mana? Kurniaan Allah. Tak ada penjelasan yang tertentu. Ada orang dipanggil lelaki magnet. Pegang, lekat benda besi dengan dia. Ada tertentu. Ya. Orang jenis ni bawa kereta payah. Lelaki magnet. Ada orang kuasa psikik. Dia boleh meramal, boleh mengetahui dan tertentu. Dan kalau kita tengok contoh-contoh macam-macam lah. Kalau kita kata benda luar biasa. Misalnya seorang budak di negeri Arab, nama Tabarak Akmal, telah menghafal Quran tatkala mana berumur 5 tahun. Orang hafal Quran di kalangan negeri Arab waktu kanak-kanak bukan satu benda luar biasa. Tetapi dia ni 5 tahun, luar biasa. Buat eksperimen, panggil dia dalam masjid. Kalau tuan-tuan boleh tengok, saya tak ada masa nak tunjuk video dia. Panggil dia dalam satu masjid, jemaah ramai. Jemaah panggil, bacakan surah Al-Qasas ayat 140. Baca. Disuruh terjemah, dia terjemah. 5 tahun. Ustaz pula tentu boleh buat. Nak? Suruh baca ayat, sambung ayat. Wa minal ladzina qalu. Sambung terus. Lagi pelik soalan dia, sila baca 2 ayat sebelum itu. Kita kalau baca 2 ayat sebelum tak boleh baca. Tak usahlah surah yang pelik-pelik. Ya tak? Ambil lah surah-surah lazim. Kan? Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Contohlah. Baca 3 ayat sebelum surah berkenaan. Saya rasa satu masjid tak boleh baca. Bukan maknanya apa? Bukan mesti tahu. Cuma nak cerita Allah Ta'ala beri budak ni dipanggil memory dia, dipanggil photographic memory. Dalam kepala dia orang tanya soalan, seolah-olah dalam gambar kepala dia tu ada gambar muka surat. Ada gambar terjemahan ayat. Dia boleh tahu ayat ni Makki ke Madani ke, nombor berapa. Berapa tahun umur? 5 tahun. Luar biasa. Ya tak? Di India ada seorang nama Akrit Jaswal, jadi pakar bedah, berumur 7 tahun. Ada seorang budak umur 4 tahun masuk universiti, ya, umur 15 tahun dapat PhD. 15 tahun. Budak-budak kita ambil PMR, ada PhD dah. Kita 45 tahun. tak selesai PhD. Contoh 15 tahun. Dan seumpama. Maknanya orang macam ni ada. Allah Ta'ala beri keistimewaan yang tertentu. Baik. Itu yang pertama. Kita tak nak bincang, itu sekadar mukadimah kita. Ada juga benda luar biasa hasil latihan. Mana buat latihan yang bertubi-tubi, ya, latihan yang tertentu, maka ada kemahiran luar biasa. Ini biasanya diamalkan oleh orang yang mengamalkan yoga, orang yang bermeditasi, orang yang buat latihan bertapa dan seumpamanya. Benda ini tidak mustahil, boleh berlaku. Ya, ini contoh amalan yogi ni. Letak kepala ke dalam, latihan. Agak-agak berapa lama dia boleh tahan ni, tuan-tuan? Ini 3 jam dia boleh buat macam ni. 3 jam. Seorang yogi pernah ditanam dalam ni, dia juga dia buat eksperimen. Paling lama rekod dia 40 hari. Duduk dalam tanah, duduk gitu. Bukan dia buat seorang-seorang, buat tengah majlis ramai ni. Ada polis punya ada pakar nak mengesahkan, ada doktor semua. 40 hari. Lepas 40 hari korek, hidup balik. Macam mana dia boleh buat ni? Ilmu apa dia ni? Ilmu hantu ke? Tak. Penjelasan di sudut saintifik, latihan. Latihan. Ya. Seorang lelaki di India, dia mendakwa dia tidak makan selama 10 tahun. 10 tahun dia tak makan. Kemudian doktor perubatan ambil dia, nak sahkan dia tu, bawa dia dalam satu hospital.
Dikurung dia di dalam satu bilik dalam tempoh 2 minggu. Dan didapati dalam tempoh 2 minggu tu dia memang tidak makan apa-apa. Logiknya manusia mati. Baik, apa penjelasan doktor? Doktor pun tak ada boleh bagi jawapan. Sebab apa dia masih hidup dalam tempoh 2 minggu tanpa makan apa-apa. Cuma teori doktor yang pelik, kemungkinan dia mendapat makanan daripada cahaya matahari. Teori doktor. Tahu penjelasan. Tak ada jawapan sebenarnya. Itu contoh. Jadi makna ada teori kata ini hasil daripada latihan. Baik. Ini kekuasaan yang kuasa minda dan seumpamanya. Baik. Ini perbincangan kita pada hari ini. Dan yang banyak berlaku dalam masyarakat, benda yang dilihat luar biasa berkaitan dengan amalan sihir. Sebab itu sihir ditakrifkan sebagai satu amalan luar biasa yang berlaku ke atas orang biasa melalui pertolongan khadam yang terdiri daripada jin dan syaitan, yang mana perkara ini dianggap keji dan sebagai amalan kufur dan syirik, hasil persahabatan daripada syaitan. Baik. Ada juga benda yang luar biasa ni dalam konteks yang ketiga, hasil daripada sihir. Ni bila kita kata sihir, bila berkait dengan makhluk halus, macam-macam perkara yang tidak tergambar pada kita boleh berlaku. Dah ini yang banyak berlaku dalam masyarakat. Banyak berlaku dalam masyarakat yang sewajarnya semestinya kita faham. Baik. Sebab tu dalam agama ada beberapa cara ahli sihir memanggil jin. Kalau kita tengok, ini dah dikaji oleh para ulama. Yang pertama, salah satu cara mereka nak dapat kebolehan luar biasa melalui perantaraan jin, dengan cara bersumpah atas nama jin. Satu. Kadang-kadang melalui perjanjian dengan cara menyembelih binatang. Ada juga. Kadang-kadang dengan melakukan perkara keji, apa-apa saja, benda kufur, dia kena buat. Cara yang keempat, dengan cara melakukan kenajisan. Contoh, menulis ayat Quran dengan najis. Sebab tu syarat nak dapat sihir atau benda luar biasa melalui cara syaitan, mesti buat benda kufur. Sebab itu para ulama kata amalan sihir itu kafir. Cuma berlaku khilaf para ulama, kafir itu dengan makna kafir akidah atau kafir perbuatan. Setengah ulama memfatwakan ahli sihir wajib dibunuh. Ada fatwa sampai begitu. Cuma majoriti para ulama mengambil pendapat yang lebih ringan, orang sihir ini sekadar fasik. Tapi makna ada fatwa kata sampai peringkat kena bunuh. Ada kalanya juga menulis ayat Quran dengan cara songsang. Ini semua dia mesti berkait dengan benda kufur. Ada cara dengan menyembah binatang. Ada cara dengan melihat tapak tangan. Ada cara dengan menggunakan bekas-bekas pakaian. Pakai baju orang. Kita nak kenakan orang tu, kena ambil baju dia, kena ambil pakaian dia. Jadi pada pakaian itu ada kesan pada seseorang itu, maka boleh buat sihir. Dan perkara itu disebut sebagai beberapa kaedah dengan cara untuk memanggil jin atau untuk melakukan perkara-perkara macam ni. Baik. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, kepercayaan bahawa bomoh memiliki pengetahuan yang gaib. Ini satu lagi percayaan. Orang kata bomoh memiliki pengetahuan yang gaib. Misalnya kita isu bomoh ni yang menyebabkan saya terpanggil untuk bercakap pada hari ini juga. Apabila isu dalam seminggu 2 minggu ni isu kapal terbang, macam-macam ikhtiar telah dibuat, maka datanglah seorang dakwa bomoh, raja bomoh, dengan pendapat-pendapat dia, yang mana kalau kita lihat betul lah dia buat cara syirik, tapi apabila dia di atas nama Islam, masa buat cara bomoh pegang buah kelapa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, secara tidak langsung dia telah mencemarkan imej agama Islam tu sendiri. Agama Islam tu sendiri tercemar. Tak? Dia dakwa apa dia?
saya nampak pesawat emas tergantung antara 3 negara. Tak, bila orang tanya pada dia, menggunakan pelbagai alat-alat yang maknanya kita tengok sendiri pun lucu alat. Nak kita faham bubu tangkap ikan, kita faham. Nak ini bubu alat untuk cari kapal terbang. Nampak? Ya. Satu isu yang kita lihat perkara macam ni. Baik. Dalam dakwaannya sebagaimana yang ditulis dalam akhbar, saya ternampak pesawat itu tergantung di ruang udara di tengah-tengah 3 lokasi. Saya tidak dapat jelaskan secara terperinci soal keselamatan, tetapi percaya berada 2 keadaan: dicolek oleh pihak tertentu atau disembunyikan di alam gaib. Kita dah bincang dalam bab tadi. Manusia tidak dapat mengetahui perkara yang gaib. Itu kaedah dalam agama. Tak kira dia bomoh, tak kira dia ustaz, tak kira dia maha guru. Umumnya kaedahnya manusia tidak tahu perkara gaib. Berdasarkan kaedah agama Islam, dalam ayat Al-Quran yang banyak Allah Ta'ala sebut, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaib illallah. Katakanlah wahai Muhammad, tiada yang mengetahui di langit atau di bumi perkara gaib kecuali Allah. Jadi kalau orang kata dia nampak alam gaib, dia boleh nampak alam kubur, dia boleh nampak malaikat, dia boleh nampak jin, dalam banyak keadaan. Kalau nampak sekali-sekala itu perkara harus pada syarak. Perkara ini adalah dakwaan-dakwaan yang boleh disabitkan dengan kekufuran, kerana bercanggah dengan zahir nas Al-Quran Al-Karim. Dalam banyak ayat, misalnya kita sebut dalam ayat yang lain, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Katakanlah wahai Muhammad dalam ayat yang lain, la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaib. Makna Nabi Muhammad sendiri tidak mengetahui perkara gaib. Nabi sendiri, kecuali dalam bentuk yang telah diwahyukan oleh Allah. Nabi sendiri. Jadi kalau Nabi sendiri, Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran, Nabi Muhammad tidak mengetahui perkara gaib, apatah lagi kita. Maknanya perkhabaran-perkhabaran gaib yang datang pada Nabi SAW adalah merupakan satu wahyu. Nabi sendiri sebagai seorang manusia yang paling istimewa, Allah Ta'ala tak beri perkara gaib, kerana milik Allah Ta'ala. Apa yang diceritakan Nabi mendengar orang azab dalam kubur, itu dalam keadaan-keadaan Allah buka hijab pada Rasulullah. Dalam satu peristiwa Nabi pernah tangkap ifrit. Kita dalam hadis, Nabi tangkap ifrit. Ifrit semayang, Nabi semayang, ifrit kacau. Ada? Lepas semayang Nabi tangkap ifrit, Nabi ikat dekat tiang masjid. Maknanya berlaku dalam keadaan-keadaan yang tertentu, bukan berlaku dalam semua keadaan. Nak menunjukkan kepada kita bahawa hatta baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri, Al-Quran mengesahkan Nabi tidak melihat perkara gaib, tidak mengetahui perkara gaib kecuali dengan jalan wahyu. Mana kalau Nabi Muhammad tak tahu sendiri, Nabi sendiri pun tidak tahu gaib, apatah lagi manusia, apatah lagi sekadar seorang bomoh di Malaysia pula. Ini satu prinsip dalam agama yang mesti sebagainya kita fahami. Lepas tu dalam Islam, dalam hadis Nabi SAW, Islam telah meletakkan prinsip, man ata arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatan 40 laylah. Wa fi riwayatin faqad kafara bima nazala ala Muhammad. Maksudnya, siapa yang pergi kepada tukang tilik, tukang tenun, bomoh, pawang yang meramal sesuatu, lalu dia percaya terhadap ramalan itu, maka Allah tidak terima sembahyangnya selama 40 hari. 40 hari. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah, maka dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad, yakni agama Islam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Makna dalam Islam, manusia itu
tidak mengetahui perkara gaib, kerana ia merupakan rahsia Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Soalan yang kedua, kalau manusia tidak tahu, adakah jin tahu? Jin tahu tak perkara gaib? Al-Quran Al-Karim sendiri menjelaskan satu ayat yang menjelaskan kepada kita bahawa jin sendiri tidak mengetahui perkara gaib. Mana kalau Nabi Muhammad pun tak tahu, ya, manusia tidak tahu, demikian juga jin. Berdasarkan ayat dalam Al-Quran Al-Karim dalam surah Sabah, Allah Ta'ala berfirman, "Falamma qadayna 'alaihi al-maut ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ard ta'kulu min sa'atah falamma kharra tabayyanatil jin law kanu ya'lamuna al-ghaib ma labisu fil 'azabil muhin." Allah Ta'ala sebut kepada kita satu ayat dalam Al-Quran bagaimana jin sendiri tidak mengetahui perkara gaib. Di mana dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut kematian Nabi Sulaiman itu hanya disedari oleh jin yang pada masa itu bekerja dengan Nabi Sulaiman apabila ta'kulu min sa'atah, apabila anai-anai memakan tongkat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mati dalam keadaan berdiri. Dipegang tongkat, mati dalam keadaan berdiri. Jin bekerja siang malam. Ada kerja buat bangunan, ada kerja ghawas sebut dalam Quran, kerja sebagai penyelam mutiara dalam laut. Ya, ada yang membuat binaan-binaan yang hebat zaman Nabi Sulaiman, Ifrit. Semua menjadi tentera pekerja Nabi Sulaiman. Jin-jin yang banyak ini tidak tahu Nabi Sulaiman telah mati, telah diwafatkan oleh Allah, kecuali ketika mana Nabi Sulaiman berdiri. Setelah lama sangat berdiri, tongkat Nabi Sulaiman itu dimakan anak-anak. Bila dimakan anak-anak, akhirnya jatuh tongkat, Nabi Sulaiman pun jatuh ke bumi. Barulah jin tahu bahawa Nabi Sulaiman telah mati. Sebab itu kata Al-Quran, "Lau kanu ya'lamuna al-ghaib ma labisu fil azabil muhin." Kalaulah jin-jin ni tahu benda gaib, tidaklah mereka berada dalam azab yang hina, ya, menjadi hamba, menjadi orang suruhan kepada Nabi Sulaiman. Kalau tidak, lama dah dia lari. Nak, lamalah dia tuang kerja, sebab dia ingat Nabi Sulaiman mati dah. Tapi jin sendiri tidak tahu keadaan itu. Maknanya kalau benda zahir depan mata dia tak tahu, apatah lagi benda yang tidak zahir. Ini penjelasan daripada Al-Quran bahawa tiada siapa yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita nak bincang pada baik, seterusnya kita nak lihat dalam agama sebagaimana yang telah dikeluarkan garis panduan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM berkenaan dengan syarat-syarat perbohongan. Apa ciri-ciri yang kita nak tahu, ya, dalam perbohongan ini dia bercanggah atau tidak dengan Islam? Sejauh mana bomoh ni dibenarkan dalam Islam? Kalau tak dibenarkan, apa ciri-ciri dia yang tak boleh? Ya. Sebab kalau kita lihat dalam masyarakat kita, terlalu banyak kes ataupun kejadian, kisah orang yang telah ditipu, ya, oleh orang yang mendakwa bomoh dengan tujuan-tujuan yang tertentu, yang bercanggah dengan syarak. Baik. Yang pertama, satu, syarat ataupun perkara yang kita mungkin boleh kenal pasti, seorang bomoh tidak menggunakan bentuk amalan sihir, ilmu hitam, tilik tenung, tukang nujum, ramalan tapak tangan dan silap mata. Makna kalau ada jenis yang meramal, dalam hukum agama perkara ini ditegah oleh syarak, nyatalah perbomohan dia itu bercanggah dengan syarak. Misalnya kita jumpa dengan seorang bomoh, ya tak? Minta ni tolong Tok Haji, tolong bagi tahulah saya sakit ni sebab apa. Nampak? Dia kata mari tapak tangan tengok. Dia pegang tapak tangan kita. Oh, ada 3 ekor dia kata. Dalam badan ni ada 3 ekor. Kalau jenis-jenis macam ni, ya, jelas dia telah melakukan perkara yang bercanggah dengan syarak.
Cuma kadang-kadang sedang dimaaf sekalian dalam bab perawatan ni, saya juga adalah sedikit sebanyak kadang-kadang diminta untuk buat rawatan. Yang mana kita belajar dalam kaedah rawatan Islam tu kita buatlah. Cuma penyakit masyarakat kita ni, dia nak tahu sebab apa. Tak? Dia sakit tu sebab apa? Saya kena santau ni ustaz sebab apa? Siapa buat santau saya ustaz? Itu penyakit. Kalau ustaz yang merawat tu tak boleh bagi tahu, kira ustaz dia koman lah ustaz. Ustaz ni ilmu dia tak dalam lagi. Dia suka kalau kita cerita, ni saya kena santau. Yang santau hantar ni bukan orang lain ni, orang dekat juga ni. Suka spekulasi macam ni. Ya. Walhal perkara-perkara macam ni adalah benda ramalan. Kita kembali pada kaedah tadi, tiada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Ya. Baik. Misalnya satu contoh, ada satu orang orang panggil dia Tok Belagak. Ni gelaran dia lah. Ni dalam Facebook dia pun dia bagi nama dia Tok Belagak. Ya. Dia ni lebih hebat. Dia boleh scan orang, ya, menilik orang siapa yang bakal masuk syurga atau masuk neraka. Lagi hebat. Lagi hebat. Macam bomoh biasa setakat tahu je dalam badan kita ada berapa ekor. Ini ada 3 ekor. Habis tanya ni macam mana nak buang ni? Buang ni payah sikit ni. Ada 2 ekor tu degil sikit. Habis macam mana nak buang? Seekor tu 300 nak buang. 3 ekor 1000 lah. Tak? Itu contoh. Ini bukan dia, dalam badan kita ada jin tak ada jin. Dia tahu, dia scan kita, dia tahu kita ni syurga ke neraka. Allahu akbar. Ya. Kumpulan ajaran sesat yang dipanggil Darul Saka, antara bacaan yang pelik. Itu saya katakan tadi. Benda luar biasa mesti ada benda kufur. Antara amalan pelik mereka ini ialah membaca Yasin secara mengundur. Yasin cara mengundur. Bukan dia baca Yasin dia undur belakang, bukan macam tu. Ayat Yasin tu dia baca terbalik. Ayat Yasin tu dia baca terbalik. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apa ayat sebelum? Tak boleh baca kita tak? Nak buka surat kita baca terbalik. Kalau kita pengakhirannya macam tu tak? Kan? Fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Itu ayat akhir lah kita. Dia ayat akhir dia Yasin, ayat akhir. Ini kumpulan ni. Sebab tu kita kata tadi, amalan luar biasa, amalan sihir tidak boleh berlaku kecuali melakukan perbuatan kufur. Di antara perbuatan kufur yang sangat-sangat dicela oleh syarak ialah membaca Quran dengan cara yang tidak disuruh oleh syarak. Antaranya cara terbalik. Ya. Ini. Satu. Tidak boleh mengaitkan sesuatu pengeras dengan sesuatu akibat. Mana kalau ada bomoh ataupun orang buat rawatan, dia kata rawatan Islam ada pengeras yang tertentu. Tanya kalau tak bagi macam mana ni? Tak mujarab lah, tak cukup keras. Dia bagilah. Ada RM50 1 sen, ada juga RM50 1 sen. Kalau kita bagi RM50 50 sen dia tak nak, dia nak mesti ada 1 sen tu. Ya, satu. Tapi kalau ada pula, kalau tak beri, ada akibat yang tertentu. Ya, perkara-perkara macam ni yang ditegah oleh syarak. Maknanya ada ciri-ciri perbomohan yang dilarang. Sebagaimana garis panduan yang telah dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan. Ini sebab tu dalam media kita tengok orang masyarakat Melayu betapa ramai tertipu. Ada yang pengeras dia sampai 10,000. Ya tak? Ada kena 20,000 sampai kena pukau. Pasal kes-kes macam ni. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak boleh percaya kepada sial atau mudarat yang menimpa seseorang atau diri. Dia tak boleh.
Sebab itu kita senang jemaah sekalian, dalam kaedah rawatan Islam ni, dia tidak suka mengaitkan seseorang itu dengan saka. Tak, kita kadang-kadang kita salah sebut pasal apa sakit ni saka ni. Saka. Saya sakit ni ustaz sebab saya kena saka. Mana kau tahu kau kena saka? Saya tahulah. Sebab atuk saya dah bela dulu. Nampak? Dah atuk kita dah mati dah. Tak pasal-pasal atuk kita kena. Sebab tu dalam kaedah rawatan Islam, walaupun kita tidak nafi, mungkin perkara saka ni ada. Memang ada. Tak dapat nafi. Tapi kita tidak boleh kait benda tu berlaku pada seseorang. Nah, ini pasal saka. Ini pasal sekian. Sebab itu dalam agama, perkara macam ini, kaedah rawatan yang jenis seumpama macam ni dianggap sebagai kaedah yang bercanggah dengan kaedah rawatan Islam. Baik. Berikutnya, tidak boleh melakukan perkara-perkara yang berunsur syirik. Sembelihan binatang, buang ancak dan lain-lain. Tidak boleh menyembelih binatang untuk satu tujuan yang bukan disyariatkan. Kadang setengah dalam amalan perbomohan ni, bila kita dah jumpa dia bagi syarat. Kena cari ayam putih sembelih. Kalau nak mujarab lagi, dia kata sembelih kambing hitam. Macam-macam syarat-syarat jenis macam ni. Cuma dia kadang-kadang aksesori agama dia tu ada. Itu sembelih. Tapi daging tu jangan lupalah sedekah masjid. Nampak? Pandai dia melunakkan amalan-amalan jenis macam ni dikaitkan dengan unsur-unsur keagamaan. Terlebih malang lagi kadang-kala, ni berdasarkan pengalaman saya juga. Kadang-kala bila orang pergi buat rawatan dengan seseorang tu, dia kata nanti malam nanti kalau mimpi, akan mimpi dia kata. Nanti ikutlah apa yang mimpi tu suruh. Kalau disuruh sembelih ayam ke, buatlah. Apa ayam jenis dan seumpamanya. Ni perkara-perkara macam ni juga dianggap perbuatan yang bercanggah dengan syarak, dan jika sekiranya dilakukan, ianya perbuatan syirik, dan jelas bahawa pengamal perkara itu adalah bomoh yang tidak menurut syarak ataupun peraturan-peraturan yang dibenarkan oleh syarak. Baik. Tidak boleh melakukan perbomohan atau bacaan tertentu yang menggunakan unsur minta izin atau bantuan daripada kuasa-kuasa makhluk gaib dalam acara perbomohan. Sebab tu dalam bacaan rawatan perbomohan ni, bacaan itu mestilah bacaan yang difahami. Walaupun rawatan perbomohan bukan mesti baca Quran, bukan mesti. Mana kalau orang tu dia kata, saya jampi orang patah ni ustaz, bukan ayat Quran ustaz, saya baca ayat biasa je, bahasa Melayu je baca. Contohlah, ada jampi bahasa Melayu. Enak? Selagi mana perkataan itu perkataan yang boleh difahami, boleh faham. Tapi kalau dalam perkataan itu kita tak faham, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammad, ada dua perkataan kita tak faham. Nah, dengan berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ujung, mesti ada. Tapi di tengah-tengah doa dia tadi ada perkataan atau kalimah yang kita tidak faham, maka jelas perkara ini bercanggah dengan syarak. Hak tak faham itulah kita. Yang benda yang kita tak faham itulah sebenarnya adalah unsur pemujaan atau memanggil kuasa-kuasa gaib, khususnya daripada syaitan. Ini sebab tu dalam agama, dalam rawatan Islam ni, maknanya kita sahkan dahulu orang yang buat rawatan itu orang yang betul di sudut syariat. Dalam masalah masyarakat Melayu, kadang-kadang orang yang buat rawatan tu, orang tu syariat dia pun tak betul. Orang nak merawat tu syariat dia pun tak betul. Tak? Ada satu tok bomoh tu, dia merawat orang tapi dia jenis tak pakai baju. Dia memang bomoh tak pakai baju. Tak pakai baju tu satu bab lah. Dia pakai kain mesti nampak pusat. Ni saya tak tahu apa jenis bomoh ini. Tapi ramai orang pergi mujarab. Itu kan. Makna kita ni biar padan-padan lah, tengok hukum syarak.
Kalau orang tak kira mujarab ke tak mujarab, kalau sudah zahirnya dah melakukan perkara yang bercanggah dengan syariat, perkara macam ini sudah tentulah perkara ini, biarpun mujarab mesti ada perkara yang tidak dikehendaki dengan agama kita sendiri. Baik. Tidak boleh menyajikan makanan untuk menjamu penunggu. Yang dia juga kadang dia minta bagi makanan tertentu, nak pulut kuning ke jamuan yang tertentu. Jenis-jenis syarat macam ni juga dikhawatiri dia termasuk dalam perkara yang dipanggil amalan-amalan yang syirik dalam perbomohan. Tidak boleh mentaati bomoh atau seseorang pada perkara yang jelas berkanggah dengan akidah dan syariat Islam. Misalnya saya buka satu website dalam internet. Zaman sekarang ni tuan-tuan, modernnya sekarang, Tok Bomoh dia iklan dalam internet, ada blog dia. Tok Bomoh pun ada Facebook sekarang ni. Ada dia iklan. Misalnya seorang ni, ilmu hikmat bomoh kebal. Apa dakwaan dia? Aku berada di atas lidah Tuhan, sedangkan kamu berada di bawahnya. Jadi kalau kita nak apa-apa, kita tekanlah apa sakit kita nak. Tak? Ilmu kebal, ada minyak dagu, ada semua. Tekan, klik tu. Bagilah syarat-syarat macam apa yang tak. Boleh bayar online. Begitu sekali. Okay, kita berhenti azan sekejap. Allahumma rabba hazi da'ati tamatu wassalatul qawm. Ati Muhammadin al-wasilat al-fadilah wa ba'asa maqam Muhammadin al-lazi wa'adah. Baik, kita sambung di antara perkara yang berkaitan dengan amalan yang menjadi petanda bahawa amalan perbomohan itu ditegah oleh syarak ataupun bercanggah dengan syarak. Berikutnya ialah menolak sebarang syarat yang diberikan bertentangan dengan akidah, syariah dan akhlak. Sebab tu kalau kita tengok dalam amalan perbomohan misalnya, ada bomoh yang menjual minyak dagu. Dalam iklan yang ditulis di sini, minyak dagu perempuan mati tergantung bunuh diri, serah semua ikut belaka. Baik. Minyak dagu ni, dia amalan ni dia terkenal di Kelantan. Dia ambil, memang betul lah amalan nak dapat minyak dagu ni, perempuan yang mati, mayat perempuan yang mati tergantung tu, digantung mayat dia tu, dia ambil daripada kubur lah mayat tu, diletakkan api bawah dia tu sampai minyak dia tu keluar. Jadi maknanya bayangkan tak, dahlah mayat menyiksa mayat, kemudian memberi kepada orang benda-benda najis yang seumpama macam ni. Sebab itu tidak hairan kita kata bila perkara itu berkait dengan amalan kufur, amalan yang ditegah oleh syarak, dia mujarab. Kerana dia telah menepati kehendak atau perjanjian dengan syaitan yang mensyaratkan perkara macam ni. Ada satu lagi, kalau kita lihat, dia menggunakan darah. Maknanya kalau sakit, kirim darah kat dia. Kita ambil darah kita ni, push kat dia, atau kita bagi gambar kita, hantar pada dia, untuk bomoh ubat dari jauh. Dia boleh buang perubatan jarak jauh, perkhidmatan merentas padan. Jadi kita nak bayar, maksud ni bank in, dia tak akan buat bayaran, dia tak akan buat kecuali selepas dia dapat terima bayaran. Macam-macam ada juga rupanya dalam perkhidmatan macam ni dalam amalan masyarakat. Baik. Berikutnya ialah tidak boleh menggunakan tangkal, azimat yang mengandungi rajah atau tulisan yang tidak difahami, seperti objek yang tertentu dan bercampur aduk dengan ayat Quran. Baik. Antara berikutnya ialah dalam penggunaan azimat dan tangkal. Kalau kita lihat amalan tangkal, azimat ni memang banyak ataupun ada dalam masyarakat orang Melayu kita sendiri. Walaupun dalam hukum agama kita, para ulama ada dua pendapat dalam soal tangkal atau azimat ni. Satu kumpulan tidak membenarkan sama sekali. Dia tak benarkan.
sebarang bentuk tangkal tak boleh. Ini satu pendapat para ulama. Antara yang ulama terkini yang mempopularkan perkara ni adalah antaranya Syekh Dr. Yusuf Qaradawi. Syekh Yusuf Qaradawi dia tak nak langsung tangkal-tangkal ni. Yang sebarang bentuk tangkal. Kerana dia terdedah kepada penyelewengan. Baik. Manakala kumpulan ulama yang kedua menyatakan boleh kita pakai tangkal dengan syarat-syarat yang tertentu. Antara syaratnya biarlah tangkal itu daripada tulisan-tulisan yang mempunyai makna yang baik, antaranya ialah ayat-ayat Quran. Yang kedua, jangan ada tulisan atau rajah yang tidak difahami. Kalau ada rajah yang kita tak faham, jangan. Contoh, dia tak tulis apa-apa, cuma dia terajah dia alif, ba, ta, sa, dia tulis rajah sana sini. Contohlah. Apa benda ni kita tak tahu. Ayat Quran pun bukan, apa ni belajar abata pun bukan. Tak tahu. Ditegah oleh syarat. Dan yang ketiga syarat dia, walaupun tulis ayat Quran misalnya, ya, hendaklah dijaga kehormatan Al-Quran pula. Kita jaga tu kena jaga kehormatan Al-Quran. Ya tak? Sebab kita memegang ayat Quran, jangan kita letak sebarang letak. Ya, kadang-kadang tidak diletak di tempat-tempat yang baik, akhirnya menjadikan penghinaan kepada ayat-ayat Quran sendiri. Sebab itu dalam konteks macam ni, ya, pendapat yang pertama tu lebih selamat. Walaupun kita tidak dapat nafi, para ulama-ulama dulu banyak kaedah-kaedah azimat, kaedah tangkal ni. Misalnya kaedah penerang hati orang dulu, dia tulis pada piring. Tulis ayat Quran, antaranya ditulis surah Alam Nashrah, atau ditulis Ar-Rahman 'Allamal Quran. Tulis dengan dakwat tu kalau di Mekah dia jual dakwat tu. Boleh minum dakwat tu. Bukan dakwat kedai ni. Dakwat kedai ni takut mabuk je. Yang dakwat tu tulis. Jadi pagi-pagi diminum pada anak-anak yang apa ni? Yang kita hendak dia terang hati. Nah, ini cara-cara kaedah ni dibolehkan oleh para ulama. Dibenarkan oleh para ulama. Dengan syarat dengan menjaga kehormatan Al-Quranul Karim. Tapi tangkal-tangkal yang kita tidak faham, ya. Dan syarat yang keempat yang diberi oleh para ulama, walaupun kita pakai tangkal alta ayat Quran, azimat ayat Quran, jangan kita beri keyakinan, beriktikad bahawa tangkal itu memberi kuasa. Jangan. Macam satu ketika dulu orang tampal satu simbol khatmu nubuah, dia kata letak dekat ni, kat rumah kita pencuri tak masuk. Itu pasal apa hantar ni? Letak benda ni. Dia kata, Ustaz, kalau letak ni dekat rumah, pencuri tak masuk. Ini syirik lah ni. Kenapa? Apa pula kita letak kertas, pencuri tak masuk? Nak di mana tawakal kita? Mana ni salah faham. Ada langkah macam ni, ya. Tapi biasanya yang banyak berlaku ni, tangkal-tangkal ni banyak berkaitan dengan benda-benda syirik lah. Misalnya tangkal minyak pengasih, contohlah. Ada minyak pengasih yang banyak dipakai oleh geng mak-mak rempit. Budak mak rempit ni dia pakai tangkal. Biasa dia letak dekat kalung dia tu, ya. Dalam kalung tu ada gambar patung lah. Patung. Patung perempuan tak ada pakaian. Letak kecil. Ni biasanya ni dibagi, siapa yang bagi ni? Ni Sami Buddha bagi. Jenis-jenis macam ni. Mana terang-terang bercanggah ataupun dalam kaedah. Kerana dalam apa juga kepercayaan kita terhadap tangkal, hendaklah kita beriktikad bahawa tangkal dan seumpama ni adalah ikhtiar manusia, tiada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh-contoh amalan tangkal dan seumpamanya. Itu kalau orang tanya pada saya, kalau kita nak mudah, tak usah kita beramal dengan tangan tangkal macam ni, mudah. Ya, nak beramal juga kena jagalah syarat-syarat 4 perkara yang telah disebut oleh para ulama, panduan-panduan untuk menggunakan tangkal dalam agama Islam. Jadi kalau kita rasa payah nak beramal dengan 4 syarat tadi, kita pegang dengan pendapat yang tidak membolehkan langsung dalam perkara-perkara macam tadi. Ya tak? Kerana apa saja tangkal dan seumpama ni hanyalah ijtihad ataupun amalan yang telah dibuat oleh, ya, ulama-ulama terkemudian, yang dilakukan oleh khususnya ada
yang cukup banyak di Nusantara kita, di negara kita ni. Ya. Sebab itu apabila di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi melihat seorang mengikat tali pada tangan dia, ya, maka Nabi mencela perbuatan itu. Nabi mengatakan bahawa tangkal itu tiadalah memberi engkau kekuatan, melainkan menambahkan kepada engkau kelemahan. Jadi maknanya di sinilah yang telah digunakan oleh pendapat golongan yang pertama yang menyatakan bahawa tangkal itu adalah perkara yang ditegah oleh syarak. Jadi kalau kita nak pegang pendapat yang membolehkan, kita jagalah syarat, empat syarat yang disebut oleh para ulama dalam perkara macam ni. Antara ulama-ulama silam, ya, ulama-ulama dulu yang membenarkan penggunaan tangkal ni antaranya adalah Imam Ibn Hajar sendiri. Dia menggariskan 4 syarat bagi perkara ini boleh dilakukan dalam masyarakat. Baik. Satu lagi, kalau kita tengok dalam kepercayaan antara petanda bomoh-bomoh yang bercanggah dengan syarak ni, ialah kecenderungan menggunakan alat. Antaranya besi kuning. Contoh, dia guna besi kuning. Ya. Jadi dia boleh, bahkan dalam internet dia jual pula. Boleh beli. Apa faedah dia? Besi kuning ni untuk keselamatan, untuk pagar gaib dan untuk kewibawaan. Jadi kalau kita bawa, lebih wibawa lagi tu besi kuning. Nampak? Kepercayaan macam ni. Ya. Atau kayu bertuah. Kayu bertuah ni dijual juga. Sama ada kayu tu dibuat tasbih. Dia tak jual RM10 ni. Mahal lah jual. Boleh beli dekat internet. Ya. Ada yang jual buluh perindu. Ada buluh perindu. Ya. Kalau kita kecil je buluh perindu. Pada kita lah, pada saya lah yang tak ada ilmu berkain ni, nampak macam buluh biasa je. Tak nampak satu kehebatan. Ya tak? Kalau besi, ada jenis besi kuning, ada menggunakan besi yang macam-macam nama. Ada besi kurusani, macam-macam. Orang-orang kita tak, yang maknanya orang yang ta'assub dengan perkara-perkara macam ni, akhirnya mudah tertipu. Sebab itu antara ciri-ciri perbomohan yang dilarang oleh syarak, yang menggunakan alat-alat macam ni. Gunakan alat-alat, ya, besi dan seumpamanya. Pusaka sakti. Nampak? Pusaka sakti ni ialah biasanya dia buat benda daripada keris. Dia jual keris. Bahkan kalau kita tengok dalam apa yang dalam internet ni, pusat pusaka sakti bertuah berkhadam asli. Dia jual keris, siap ada khadam sekali, boleh beli. Lah keris dia. Boleh beli dalam internet. Ya. Nak beli keris yang ada khadam. Jadi amalan-amalan macam ni, jika ada di kalangan orang yang mengatakan rawatan Islam dan seumpamanya, telah jelas dia bercanggah dengan amalan-amalan yang dibenarkan oleh agama. Sebab itu kita sedang jemaah dalam soal macam ni, ya, kita lihat terlalu banyak amalan-amalan khurafat, bomoh perbomohan Melayu. Sambil satu contoh misalnya, kalau kita lihat amalan dalam perbomohan Melayu ni, ini satu kes ni. Seorang bomoh di utara Malaysia, dia mendakwa membuat pembedahan batin. Dia boleh buat pembedahan batin. Ya. Tapi bila kita tengok di sudut cara apa yang dia lakukan, ya, kita nak hukum sama ada benar atau tidak, hasil daripada penggunaan alat yang dia buat. Ya tak? Dia menggunakan besi kuning. Bila orang datang tu dia gunakan besi kuning dan seumpamanya, ya. Memang depan kita tu, bila dia buat benda-benda macam tu, orang yang sakit bila jumpa dia, kononnya dia buat pembedahan cara batin, memang ada yang mujarab, tidak dapat nafi, ya. Tapi apalah ertinya mujarab, tapi dengan melakukan perkara-perkara syirik, ya, yang tidak dibenarkan oleh agama Islam itu sendiri, ya. Itulah yang mungkin kita boleh bincangkan pada malam ini. Mungkin ada, kalau nak tanya satu dua soalan. Tanya. Ya, saya.
Ya. Baik, menyentuh berkenaan dengan bomoh yang Tuan Haji tanya tadi ya. Ini memang kita tidak dapat nafikan dalam isu kes bomoh Ibrahim Ma'zin ya. Isu je dalam kes kapal terbang ni ya. Itu sudah ada fatwa ya, kalau kita lihat sebagaimana disebut dalam mesyuarat panel kawalan akidah lama dah tahun 2004 sendiri. Pihak JAKIM contohnya Jabatan Kemajuan Islam memutuskan bahawa rawatan perbomohan Ibrahim Ma'zin ni bercanggah dengan akidah Islam. Memang bercanggah lah. Bawa kelapa, bawa bubur, itu tak ada masalah. Maknanya di sudut agama bercanggah lah ya tak? Itu dah jelas pada kita. Cuma soalan dia, tak adakah cara lain? Contohlah kalau dalam konteks nak cari kapal terbang ni orang yang saleh ke dan seumpamanya. Memang kita tak dapat nafikan lah dalam perkara macam ni. Ada orang-orang yang tertentu yang Allah Ta'ala beri keistimewaan, ada. Tapi umumnya perkara ini bukan dalam bentuk bersifat berterusan. Ada satu kes tuan-tuan, seorang pelajar pelajar sekolah agama tingkatan 1, sekolah Sam Bestari ya, dia pelajar tingkatan 1. Bila kita tanya dia mendakwa bila kita baca Yasin, baca zikir-zikir yang tertentu, dia boleh nampak masa kita baca tu akan datang makhluk putih ramai, banyak. Lalu dia makhluk putih ni akan tangkap makhluk hitam. Nampak bayang-bayang, dia kata nampak makhluk hitam. Yang dia kata putih tu dia kata malaikat lah. Dia mendakwa nampak ya. Kemudian dia kata dia berperang dengan makhluk hitam ni, dikumpul ramai-ramai tu. Mati makhluk hitam ni, dalam tempoh 3 hari tempat tu tak akan datang makhluk hitam ni. Baik. Ada orang tanya saya, Ustaz, betul ke dakwaan budak ini? Saya kata betul, tak betul dakwaan budak ni. Di sudut prinsip hukum syarak, kita dah pegang tadi, tiada siapa yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Satu. Yang kedua, kaedah hukum syarak, umumnya kita ni tidak boleh melihat makhluk gaib. Dalil, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya mereka itu, siapa dia? Iblis dan bala tentera dia, melihat kamu dalam keadaan kamu tidak melihat mereka. Maknanya umum keadaan manusia tak boleh tengok benda-benda ni. Dia tak boleh tengok jin, tidak boleh tengok malaikat dan sebagainya, tidak boleh tengok. Sebab itu kalau orang itu mendakwa dia lihat secara berterusan, dia tengok jin tu macam tengok kawan-kawan kita ni, ia adalah merupakan dakwaan yang boleh disabitkan dengan kekufuran. Tapi kalau dia kata tengok, kadang-kadang Tuhan buka hijab tengok, itu harus pada syarak, boleh. Macam kita tengok hantu lah. Nak? Seumur hidup kita mungkin 50 tahun, 60 tahun, ada yang tak pernah tengok hantu semua hidup. Ada yang pernah tengok 2-3 kali. Maknanya dalam keadaan-keadaan tertentu boleh kita tengok. Tapi bukan dalam semua keadaan. Maknanya kalau dalam semua keadaan orang kata dia boleh tengok malaikat, ini dakwaan-dakwaan palsu yang bercanggah dengan zahir nas Al-Quran Al-Karim. Sebab itu kalau kita nak kembali balik pada soalan macam mana nak cari kapal terbang dan seumpama, kita ikhtiar cara yang dikehendaki oleh syarak agama kita. Buat sembahyang hajat dan seumpamanya. Bukan mesti kita buat sembahyang hajat Tuhan suruh jumpa, esok datang kapal terbang depan kita, tak mesti gitu. Ya tak? Mana ikhtiar-ikhtiar yang dibenarkan oleh syarak. Ya, selagi mana perkara-perkara tadi ya, tidak bercanggah dengan garis panduan yang telah kita ada tadi. Jadi itulah yang mungkin sedikit sebanyak yang dapat saya sampaikan pada hari ini dalam perbincangan kita sebagai satu rumusan kepada kita. Amalan perbomohan dalam masyarakat Melayu ini ya, adalah merupakan satu amalan yang wujud. Cuma jika sekiranya ia tidak ditangani dengan baik, tidak diuruskan dengan baik, boleh membawa kepada kerosakan akidah. Jadi perbomohan yang bersifat syirik inilah yang mesti kita perang habis-habisan. Inilah termasuk dalam kerangka kita melaksanakan fiqhul jihad. Jihad memerangi perbomohan syirik yang bercanggah dengan agama. Wallahu a'lam, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala.
Sebarang kekurangan daripada saya, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua dengan rahmatnya dan memberi kepada kita hidayah ke arah jalan yang benar. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum.